Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan. Tapi kehidupan yang macam mana ya? Pastinya kehidupan yang lebih baik, esoknya lebih baik, esoknya lebih baik. InsyaAllah bersama keluarga yang kita sayang. Jadi Haji ambil kesempatan hari ini sempena sambutan Hari Wanita Sedunia ya. Haji buat live, tak apa, tak ramai yang ikut melihat live, tak apa. Tapi Haji punya niat untuk mudah-mudahan satu hari nanti video ini bakal ditonton, dilihat oleh anak cucu Haji, supaya mereka mengenang, ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama ya. Baik, hari ini 8 Mac ya, 2021, hari Isnin ya. Sambutan Hari Wanita Sedunia. Tetapi sesungguhnya Hari Wanita adalah hari-hari ya. Hari-hari wanita yang bergelar ibu, yang bergelar isteri setiap hari, dari pagi sampai malam, besok pagi sampai malam, seterusnya terus memberikan khidmat yang terbaik kepada keluarga. Haji nak kongsi hari ini ialah Haji ada buat poster tentang 7 orang wanita istimewa yang menjadikan hidup Haji gembira bahagia. Pastinya wanita pertama yang Haji nak cerita ialah wanita yang bergelar ibu kepada Haji, iaitu Allah yarhamah Hajah Cik Bidah binti Mak Amin. Kalau orang Kelantan dia panggil Mak Haji. Mak Haji. Haji bersyukur, terima kasih banyak kepada arwah ibu. Walaupun arwah ibu orang kampung, hanya isteri kepada seorang tuan guru imam di kampung, ilmu sekolahnya tak tinggi, tapi ilmu kehidupannya sangat tinggi. Terima kasih kerana telah melahirkan dan membesarkan Haji dengan penuh kasih sayang, walaupun dalam kesukaran, sebab kami daripada keluarga yang miskin lah, kais pagi makan pagi, arwah ibu jual kuih, buka kedai kopi, itulah kehidupan, berkebun, tanam padi, tanam buah-buahan dan sebagainya lah. Ini yang Haji ingat masa kecil lah. Ada dusun durian, dusun rambutan kecil-kecilan. Itu kehidupan kami. Dan Haji sempat bersama arwah ibu dan ayah untuk sama-sama tolong di bendang padi, sama-sama tolong bela ayam, bela kambing, dan sebagainya. Tapi yang Haji nak cerita, bagaimana kehebatan arwah ibu Haji. Pendidikan yang paling besar yang arwah ibu Mak Haji Hajah Cik Bidah berikan kepada kami ialah bagaimana untuk menjaga hubungan kasih sayang dalam keluarga dan senang hati, suka hati untuk membantu siapa saja yang memerlukan bantuan. Ini pengajaran yang cukup besar. Dari kecil arwah ibu Mak Haji ini bawa kami anak-anak yang kecil saban minggu pasti akan pergi ziarah keluarga, keluarga atuk, keluarga adik-beradik yang lain, sampai pernah bawa Haji waktu kecil ke ziarah keluarga di selatan Thailand dan sebagainya. Itu pengajaran yang cukup besar yang ditinggalkan oleh arwah ibu untuk kita jaga silaturahim keluarga. Jangan sampai putus sampai bila-bila. Apa lagi? Masya Allah, siapa saja yang lalu dan singgah ke rumah kami di Kampung Kemumin, Pancu, Pangkalan Cepa ya, minta minum ke, minta makan ke, atau orang yang dia tak pernah kenal pun, kebetulan kan ada kedai kopi, Masya Allah, dia akan layan, dia akan beri.
Pernah satu ketika bila kita balik haji masih belajar cuti, kita marah pada dia. Pasal apa? Pasal dia layan semua orang. Malahan orang itu yang tak pernah kita kenal pun. Kenapa kita marah? Kita bimbang. Takut ada orang berniat jahat. Tetapi arwah ibu tidak pernah ada di fikirannya, di hatinya, curiga, prasangka kepada siapa pun. Layaklah dia menjadi isteri kepada arwah bapa Tuan Imam Haji Noh. Masya Allah. Itu pengajaran yang cukup besar. Secara tak langsung dia didik kami. Kalau masa mengaji Quran dengan arwah bapa bila dia dengar silap, maka dia akan tegur, baca gapa tu? Orang Kelantan kan. Tapi kalau adik-beradik haji yang lain, khususnya kakak Aisyah, nangislah. Kak Ani, Kak Rahman nangislah bila kena sergah oleh bapa. Haji jarang kena sergah. Antara anak yang mudah pandai mengaji lah Haji ni. Tapi bila kena sergah begitu, nangislah kakak. Dua-dua kakak. Maka apa yang diatur oleh arwah ibu? Maka dua anak ini yang menangis ini memang tak boleh ngaji dengan bapa dah. Terisak-isak. Suruh baca tak boleh baca dah. Apa mak buat? Mak yang akan datang, mak yang akan ajar sampai selesai belajar mengaji hari itu. Masya Allah. Cukup sabar, cukup tenang. Hebatnya yang dia bimbing, didik secara tak langsung sebagai contoh tauladan. Setiap kali dia nak keluar ke mana-mana, kami dengar tu, dia akan minta izin daripada arwah bapa. Hamba nak pergi Lunda ni, nak pergi rumah mak ni. Mana dia minta izin. Masya Allah. Dan pada ketika arwah bapa tak apa sihat, arwah bapa tak dapat pergi untuk jadi nak imamkan solat di masjid, walaupun dia tu imam kan, bila uzur tak dapat pergi, ada ketikanya mak Haji ni, dia nak pergi jemaah di surau tak jauh daripada rumah ni, pun dia minta izin. Hamba pergi masjid dululah. Masya Allah. Hebat. Apa lagi yang secara tak langsung dia bimbing? Dikala ahli keluarga, kali hari raya ke apa, kita pulang balik cuti ke kampung, ramai-ramai meriah suasana keluarga. Memang ketika itu akan tumbang lah seekor 2 kambing. Arwah bapa dia pandai sembelih kambing, dibantu oleh ipar-ipar yang pandai melapah, abang-abang arwah semua tu kan. Maka besarlah kita. Tapi yang saya Haji nak beritahu, Haji nak maklumkan bagaimana arwah ibu. Dia akan masak apa saja lauk makanan yang terbaik, masak dari hati. Setelah masak semua, kita makan ramai-ramai. Dia tak makan sama-sama. Dia hanya sambil melayan cucu. Kita apa lagi? Makanlah sedap kan? Makanan ibu. Gulai kambingnya, goreng dagingnya, ikan singgangnya. Macam-macam lah masakan yang ibu dari hati ini memang menyelerakan. Dia tak ikut makan. Dia duduk sambil melayan cucu, suap-suap cucu. Bila dia makan, setelah selesai semua kita anak beranak makan, anak-anaknya makan, sambil nak mengemas-ngemas tu, barulah dia makan. Sambil ambil-ambil yang anak cucu tak habis. Kita bukan tak ajak, tak apa, makanlah, makan. Makan dah. Makan. Itu aja ayat dia. Dengan senyum yang manisnya, bukan pura-pura. Maka sambil-sambil dia nak mengemas, itulah dia makan apa-apa yang masih, yang cucu tak habis ke. Masya Allah. Dan Haji waktu itu memang kita makan sedap kan. Apa lagi yang Haji perhati? Baru Haji perasan, sebab Haji selalu ambil video bila keluarga berkumpul. Rupanya selepas kita dah makan-makan, ada yang sedang berehat, bercerita-cerita dengan ayah, dengan ahli keluarga yang berkumpul, semua balik kan. Waktu itu dia limpang, dia berehat sambil anak cucu berlari-lari tak kisah. Tapi dia rupanya baru Haji tahu, setelah dia tak ada, rupanya dia ada ujian, ada sakit, ada penyakit lama dia hidapi, tapi dia tak tunjuk langsung. Tetapi setelah barulah dia baring-baring, limpang-limpang. Tapi dia tak tunjuk dia sakit.
kita sedar ini, bila dia sedar tidak ada, kita perhatikan dia, rupanya setiap kali selepas dia akan limpang, dia akan tidur. Rupanya dia berehat, penatnya. Dan inilah arwah ibu bimbing kami anak beranak. So alhamdulillah, Haji pernah ada kakak 2 orang, Datin Hajah Rahmah, Kak Hajah Rozinah, Cik Aisyah pun sama, ikut cara bimbingan arwah ibu ini. Jadi sekarang ini bila arwah ibu ayah dah tak ada, kakak Datin Hajah Rahmah waktu dia masih sihat, waktu masih keluarga, arwah suaminya Datuk Duksi masih ada, rumahnya di Kuala Lumpur menjadi tempat perhimpunan keluarga. Dari mana pun datang, rumahnya di Kuala Lumpur akan jadi tempat perjumpaan keluarga. Kakak Aisyah pula di Kelantan, setelah ibu bapa sudah tidak ada, Masya Allah, jadi tempat berkumpul. Minta maaf ya, sebab tadi terputus live Haji, sebab ada gangguan telefon masuk. Tak apa, Haji sambung sikit lah. Haji sampai cerita tadi, syukur Haji ada kakak 2 orang, Hajah Rahmah, Datin Hajah Rahmah dan Kak Hajah Rozinah, Cik Aisyah. Jadi mereka pun sama, belajar dan jadikan ini budaya dalam kehidupan. Kalau di Kelantan pula, bila arwah ayah ibu dah tak ada ini, maka rumahnya di Kelantan, Kak Hajah Aisyah ni di Pegalan Ceput, di kampung Kemumin Pancuk, jadi tempat perhimpunan keluarga. Bila hari raya dan sebagainya, kalau daripada Kuala Lumpur pernah balik, Haji daripada Sabah balik, maka rumah kakak Zinah Aisyah, Kak Aisyah ini menjadi tempat perhimpunan keluarga, banyak biliknya disediakan, tak payah sewa hotel dan sebagainya. Jadi sangat gembira. Inilah hasil bimbingan dan didikan arwah ibu kami. Masya Allah. Baik, Haji nak sebut lagi bagaimana arwah ibu, ayah ini, tapi kita cerita pasal arwah ibu lah sekarang ni kan. Bagaimana dia mendidik kami menghormati tetamu. Yang paling hebat Haji nak sebut ialah arwah bapa Haji, Tuan Guru Imam Haji Nur, adalah antara orang yang sempat bersama sebagai abang dan bapa kepada arwah Tuan Guru Nik Aziz. Semua kenal kan? Rumah kami di Kampung Kemumin, dekat Masjid Kampung Kemumin, maka setiap minggu atau setiap bulan pasti Tuan Guru Nik Aziz akan datang hari Jumaat terutamanya. Untuk apa? Sebab hari Jumaat tu dia akan datang untuk baca khutbah di masjid bapa di Masjid Kampung Kemumin. Maka setiap hari Jumaat yang Tuan Guru datang, dia akan datang awal pagi, singgah di mana? Pastilah di rumah kami. Apa bimbingan didikan yang arwah ibu dan ayah Haji berikan pada kami anak beranak? Penghormatannya kepada Tuan Guru Nik Aziz sangat tinggi. Awal pagi, malam Jumaat sudah dibagi tahu. Okey, kemaskan barang-barang yang tak berapa elok dipandang, gambar-gambar yang rasanya tak berapa baik. Kita walaupun anak tu memang gambar-gambar gantung juga, gambar keluarga dan sebagainya. Tetapi di hari yang baik, minta maaf ya sebab live Haji hari ini agak terganggu dengan beberapa call. Tak apa. Haji teruskan niat Haji untuk bercerita sempena Hari Wanita Sedunia ini tentang arwah ibu Haji tadi. Haji tadi sampai cerita bagaimana hubungan keluarga Haji, arwah Tuan Guru Imam Haji Nur, khususnya arwah ibu Mak Haji ini, bagaimana mendidik kami menghormati Tuan Guru. Jadi bila hari Jumaat yang Tuan Guru akan datang untuk baca khutbah, imamkan solat di masjid arwah bapa di Kampung Kemumin, kami daripada malam tadi sudah pusing gambar yang nampaknya macam tak elok, kerana menghormati Tuan Guru. Begitu sekali. Walaupun gambar itu bukan gambar apa-apa, hanya gambar keluarga di dinding dan sebagainya, tapi setiap kali Tuan Guru nak datang, kami akan atur supaya tak nampak perkara itu semua. Begitu sekali
secara tak langsung, secara halus, ibu, arwah ibu khususnya mendidik kami. Okey, apa yang arwah ibu buat lagi? Kalau Tuan Guru sudah datang hari Jumaat pagi, ibu sudah menyiapkan sarapan dan nanti akan masak yang terbaik untuk arwah Tuan Guru ni Aziz untuk makan tengah hari nanti. Masya Allah. Sampai apa lagi? Setelah sarapan dan sebagainya, Tuan Guru berehat bercerita dengan arwah bapa di rumah sementara nak pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Sempat arwah ibu akan pergi jemput, pergi panggil tukang urut. Tukang urut lelaki lah. Untuk apa? Untuk datang mengurut badan Tuan Guru. Kita Haji masih ingat, masih kecil. Masya Allah. Disediakan sudah bilik arwah tu untuk di situlah tempat tukang urut akan urut badan Tuan Guru ni Aziz. Itu secara ringkas Haji nak sebutlah. Dan Haji sendiri pernah dalam kenduri keluarga mengaut lauk nasi untuk arwah Tuan Guru. Masya Allah. Nasi campur saja. Duduk atas kerusi bercampur dengan orang biasa. Kita hulur kat dia, dia sambut, dia makan begitu saja. Tak ada letak di meja. Cuma dia pesan, jangan banyak, nasi jangan banyak, lauk yang ini saja. Masya Allah. Itu kenangan yang paling indah lah. Panjang lagi lah cerita sebab kita rapat. Nak sebut sikit, rumah haji di Kampung Kemumin itulah markas kempen Tuan Guru ni Aziz. Waktu pas tengah rancak dengan menentang UMNO dulu. Maka rumah haji setiap bila berkempen dipasangnya speaker daripada rumah, di atas rumah haji itulah tempat arwah berpidato, berceramah. Ini kenangan yang terindah lah. Nanti kita ceritalah. Ini bukan nak cerita politik, tapi nak cerita bagaimana arwah ibu Ji Hajah Cik Bidah ini membimbing, mendidik anak-anak menghormati Tuan Guru. Sudah pastilah ini bimbingan daripada arwah bapa Tuan Guru Imam Haji Nur. Alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah, sebab itu Haji sangat rindu dan terlalu rindu kepada Tuan Guru ni Aziz sehingga sekarang. Tapi kita tak nak cerita politik, kita nak cerita bagaimana akhlak, bagaimana ibu membimbing, mendidik kami menghormati Tuan Guru. Baik, Haji dah sebut tadi kan 7 wanita yang membahagiakan Haji selama ini. Haji dah sebut arwah ibu Haji, Hajah Cik Bidah Ji, yang disayangi oleh orang kampung. Kenapa? Setiap kenduri kendara arwah Ji akan dicari untuk jadi mak andam. Kalau arwah Ji tak ada, tak sempurna. Kalau ada nak majlis khatam Quran dan sebagainya, arwah Haji akan jadi ketua untuk wanita. Laki-laki bapak lah arwah Tok Imam. Begitu sekali arwah Haji di kampung. Okey. Dan arwah bapak pula pandai dari segi mengubat orang yang patal, lengan, yang selahau dan sebagainya ini. Jadi arwah ayah bila ada pesakit yang perlukan bantuan, arwah ayah akan atur yang patah ni kan, tapi arwah ibu lah yang menyiapkan segala peralatan dengan bambu yang untuk apa kita panggil, Haji pun tak ingat, orang kata pergi belat lah untuk letak ubatnya daripada telur dan sebagainya. Arwah ibu akan sediakan. Jadi dia tahu apa yang patut dia lakukan. Masya Allah. Itu antaranya. Baik, Haji nak ambil peluang dan kesempatan ini juga sempena Hari Wanita nak ucap terima kasih kepada seorang lagi wanita yang membahagiakan Haji, ialah isteri Haji, Hajah Jamiah binti Haji Taman. Terima kasih banyak kerana menerima Haji sebagai suami seadanya. Daripada awal berkenalan, daripada awal kita berkawan, Haji dah bagi tahu Haji daripada keluarga orang yang miskin, tidak ada harta, tidak ada kuasa, tidak ada apa-apa yang boleh dibanggakan. Tapi terima kasih Hajah
kerana menerima haji seadanya dan tidak pernah sepanjang hidup menuntut mahu sesuatu yang haji tak mampu bagi. Alhamdulillah, Hajah dah buktikan sebagai seorang isteri dan ibu yang hebat kepada anak-anak. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan terus sihat, panjang umur, murah rezeki untuk kita atur kehidupan keluarga, anak cucu kita sebelum kita pergi. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak. Hajah juga sebagai motivator untuk haji. Hajah juga sebagai kaunselor untuk haji. Dia akan bimbing, dia akan tegur, makan minum segalanya. Sakit demam haji, jadi tukang urut dan sebagainya. Terima kasih Hajah. Jadi anak-anak contohi arwah haji dan arwah haji dan ibu anda. Okey. Baik. Haji nak sebut bahawa mari ini untuk peringatan anak cucu yang ingin mengerti. Untuk hidup bahagia, untuk hidup dalam rahmat Allah, jangan lupa ambil peluang dan kesempatan untuk berbakti kepada ibu ayah, apalagi ibu selagi hayat masih ada. Sayangi, hormati, kasih ibu sungguh-sungguh. Jangan pernah berkata, bicara atau tindakan yang boleh menyakitkan atau mengecilkan hati ibu. Yakin dan percayalah, doa dan restu ibu dalam kehidupan ini amat penting. Dan doa ibu untuk adik-anak, Masya Allah, yang doa tak ada hijab yang Allah akan makbulkan. Contohi, tauladani dan belajar apa yang ibu lakukan, apa yang ibu beri selama ini. Perhati. Tolong, itu harapan abah lah, Haji, untuk anak-anak cucu Haji. Baik, yang Haji nak sebut untuk sebagai pengajaran, peringatan untuk Haji juga dan anak-anak Haji. Seorang wanita dijadikan daripada tulang rusuk lelaki. Sejarah bermula kejadian Hawa setelah Adam sendirian bersendirian di syurga pada awalnya. Maka bila Adam kesunyian, Allah jadikan Hawa sebagai teman Adam di syurga. Haji tak nak cerita kisah lain, tapi nak cerita bagaimana kita nak melayani seorang wanita. Apa analoginya? Apa pengajaran tersurat dan tersirat? Wanita dijadikan daripada tulang rusuk kiri lelaki. Tulang rusuk kan bengkok. Tulang rusuk kan dekat dengan hati. Apa maknanya? Orang wanita, orang perempuan, lelaki mesti jadi pelindung dekat tulang rusuk, dekat tangan ini. Jadi pelindung dekat hati. Melindungi dan menyayangi siapapun wanita dalam kehidupan kita. Siapa wanita dalam hidup laki-laki? Ibu mertua, anak-anak perempuan kita. Inilah wanita dalam keluarga yang jadi tanggungjawab seorang suami. Oleh kerana tulang rusuk itu bengkok, apa maksudnya? Untuk nak betulkan, untuk nak luruskan tulang yang bengkok, mesti secara halus, secara berhikmah. Maknanya jangan panas baran, jangan cepat marah. Jika isteri atau wanita dalam hidup kita ada sedikit kesukaran untuk mendengar bimbingan kita, untuk ikut arahan kita, maka kena cukup sabar, sebab tulang rusuk yang bengkok untuk diluruskan kena sabar, kena tenang, kena cukup berhikmat. Itulah seorang suami nak bimbing isteri untuk pakai tudung misalnya, untuk berhijab misalnya, untuk ikut solat bersama misalnya. Semua ini maka kena berhikmat. Tak boleh terus keras. Kemudian apa? Dekat di hati. Untuk dilindungi, untuk disayangi. Maka sangat tidak wajar
kalau ada lelaki yang tendang terajang isteri, tendang terajang wanita dalam hidup dia. Sebab wanita bukan dijadikan daripada tapak kaki. So ingat itu. Wanita dijadikan daripada tulang rusuk dekat dengan hati untuk dilindungi, untuk disayangi, untuk dicintai, bukan untuk disakiti. Jadi tolong sahabat-sahabat di luar sana yang mendengar, ingat. Isteri, wanita bukan untuk ditendang terajang kerana dia bukan dijadikan daripada tapak kaki. Cumanya Haji nak pesan jugalah kepada wanita. Wanita pun sama. Wanita bukan dijadikan daripada kepala lelaki, daripada tulang rusuk. Maka hormati lelaki, jangan sampai naik kepala suami. Kan ada kan isteri yang berpangkat lebih tinggi daripada suami, ada barangkali kan terbawa-bawa dia jadi bos di pejabat, balik ke rumah dia pun mengarahkan suaminya. Ingat, di rumah suami adalah ketua keluarga. Jangan sampai tak hormat, tak layan suami, asyik mengarah suami pula. Ingat, wanita bukan dijadikan daripada kepala, jangan naik kepala suami. Ini hanya pesanan ringkas untuk Haji juga, untuk anak-anak Haji juga. Maka akhirnya, insya-Allah, bukan kerana Hari Wanita Sedunia saja kita nak ingat, tapi hari-hari kita kena ingat, kita kena sayang, kita kena peduli. Apalagi kalau kita masih ada ibu. Sayang ibu, bantu ibu, gembirakan hati ibu dengan apa saja kemampuan yang kita ada. Kalau kita orang kaya, berikanlah kegembiraan yang selayaknya sebagai orang yang banyak harta. Tetapi kalau kita tak ada apa-apa pun, berikanlah kasih sayang, bimbingan dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang kita lihat dalam beberapa keluarga, kisah benar. Walaupun dalam keluarga itu punya anak yang berjaya, belajar semua ke luar negara, ke luar negeri misalnya kan. Maka dalam keluarga itu ada satu orang adik-beradik yang tak belajar tinggi. Rupanya apa? Ada banyak ketika, banyak keluarga yang belajar tinggi, berpangkat ini, sibuk dengan kerja, tak sempat nak jumpa, nak atur ibu. Akhirnya siapa? Yang tak belajar tinggi, yang duduk di rumah inilah yang menyantuni ibu, yang membantu ibu. Nampak? Jangan kita salah dalam hal ini. Jangan kita hina anak yang tak berapa pandai misalnya kan. Jadi inilah kehidupan. Jadi tolong kalau ada anak-anak yang jauh daripada ibu, sibuk dengan urusan dan kerja, telefon. Sekarang ada video call, ada masa pulang, jenguk. Ibu bukan nak duit, ibu nak kasih sayang anak-anak. Sedih kan bila kita pergi ke rumah orang tua, ada ibu yang ditinggalkan di sana. Bila kita sebut saja bertanya soal anak-anak, dia terus menangis. Okey? Kerana kerinduan kepada anak-anak. Seorang ibu boleh boleh menangani, boleh membela, boleh menjaga 10 orang anak dengan penuh kasih sayang. Tidak ada bezanya. Diatur makan minum, cuci, kencing, berak dan sebagainya, siang malam tak tidur. Tetapi 10 orang anak belum tentu ada yang terbaik mengatur dan melayani ibu, apalagi di saat ibu sudah uzur dan sebagainya. Jadi tolong cukup sekadar itu. Jadi Haji dah sebut tadi 7 wanita yang membahagiakan Haji selama ini. Ibu Haji, arwah Hajah Cik Bedah, memang ibu yang sangat hebat, kami sangat rindu. Haji tak cerita banyak tentang arwah ibu mertua Hajah Farsyah, tapi Haji nak sebut terima kasih banyak kerana melahirkan seorang wanita yang akhirnya menjadi isteri Haji, merestui Haji sebagai menantunya. Dan Haji ingat lagi sewaktu Haji sudah mula berkawan dan bertunang lagi dengan Hajah, Masya Allah, mewah Haji. Dia ada restoran ketika itu, bulan puasa, makanan dihantar, kuih-muih dihantar. Masya Allah, rindu sangatlah dengan suasana ini. Kemudian 2 orang kakak Haji, Datin Hajah Ramah di Kuala Lumpur, Hajah Aisyah di Kelantan. Terima kasih kerana telah menjadi kakak yang terbaik kepada Haji sebagai adik bongsu yang kadang-kadang nakal.
anak menang saja. Okey, terima kasih banyak dan insya-Allah kepada anak haji yang perempuan Nur Amalina. Jadilah jadilah sekarang sudah jadi isteri, jadilah isteri yang terbaik, isteri solehah, jadi ibu yang terbaik kepada anak-anak dua orang cucu haji, Muhammad Al-Fatih dan Nur Kesha. Terima kasih kerana telah memberikan tu ayah, abah, cucu-cucu yang comel, yang menjadi kekuatan dalam hidup tu ayah dan nana masa tua ini. Terima kasih ya. Jadi suami, jadi isteri yang terbaik, jadi ibu yang terbaik. Siapa wanita yang ketujuh? Cucu haji lah, yang masih kecil, belum pun sampai 1 tahun, Nur Kesha Maisarah. Buah hati jantung haji lah. Mudah-mudahan cucu haji ini akan membesar dengan sihat, nantinya berjaya dalam pelajaran dan kehidupan, akhirnya menjadi wanita solehah dan akhirnya berjaya dunia dan akhirat. Mari kita atur keluarga kita, khususnya ibu yang masih ada. Untuk ibu yang sudah pergi, sentiasa kita setiap lepas solat sedekahkan Al-Fatihah, doakan keampunan untuk arwah. Okey, insya-Allah. Apa lagi? Yang baik ambil, jadikan panduan dan kehidupan. Dan untuk anak-anak haji, tolong jadilah anak yang terbaik, yang sentiasa menyantuni ibu, menyayangi ibu, menghormati ibu, jaga ibu yang terbaik, dan beri kegembiraan kepada ibu dalam bicara dan tindakan. Pastinya doa ibu, doa yang tidak ada hijab, akan mendoakan kebaikan kepada anak-anak. Hidup akan tenang, hidup akan berjaya, murah rezeki. Kenapa? Kerana sayang, kerana jaga ibu dengan ikhlas dan penuh kasih dan sayang. Okay, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.